bahagian Padang Rengas dan mandat yang diberikan oleh Majlis Tinggi, maka saya pada hari ini saya nak mengumumkanlah, ya, iaitu saya Muhammad Nazrul bin Abdul Aziz, Ketua UMNO bahagian Padang Rengas, merangkap ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional kawasan Padang Rengas. Dengan ini dan dengan rasminya saya menarik sokongan yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk membentuk kerajaan yang sedia ada. Keputusan ini adalah satu keputusan yang telah saya fikir lama, dan saya membuat keputusan ini ialah kerana inilah terbaik untuk hati saya. Kita ngopi ơi, ngopi. Ngopi, ngopi. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Kita tidak menentukan bila pilihan raya, tetapi dengan menariknya sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, dia bermakna bahawa hari ini kerajaan sudah ada 109 saja. Ya, kita tidak ada majoriti. Jadi inilah keputusan yang saya buat, dan saya mintalah kalau ada apa-apa Q&A nak tanya kepada saya, insya-Allah saya akan jawab. Silakan. Ya. Adakah akan ada lebih ramai ahli parlimen sama yang akan ikut kerja? Saya jangka masing-masing ada dia punya pertimbangan, ya, ada pertimbangan. Tapi saya kira itu Jazlan dan Tengku Zali pun tidak pergi. Jadi sekarang ni saya rasa mungkin ada 2-3 lagi dalam masa yang dekat ini, insya-Allah. Okey. Tan Sri Muhyiddin tadi ada umumkan yang tidak the emergency will be declared and that there won't be any election until August. Ya. So what's the next step on? Ya, saya ingat kalau Tan Sri Muhyiddin mengumumkan iaitu bahawa dia minta dan dipersetujui agung untuk diadakan emergency, bagi saya ini adalah admission of defeat oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri, yang mana dia sekarang mengaku bahawa dia sudah tidak ada majoriti, ya. Sebab kita tengok apabila dia sudah tidak ada majoriti, dia kena buat pilihan raya, ya, dia kena buat pilihan raya. Tapi kita semua tahu macam mana nak buat pilihan raya kalau COVID sedang melanda kita. Saya samakan apa yang dibuat ini macam pilihan raya kecil Batu Sapi, ya, pilihan raya kecil Great, dan ada lagi satu pilihan raya negeri Sabah. Tujuan diminta emergency ialah kerana tidak boleh buat pilihan raya kecil ini, ya, tidak boleh buat pilihan kecil, maka minta emergency. Samalah yang ni. Sekarang ni apabila dia hilang majoriti, dia kena buat pilihan raya di seluruh negara, ya. Jadi apabila dia memohon untuk emergency, bermakna dia telah membuat pengakuan bahawa dia sudah kalah dan dia juga sudah tidak ada majoriti. So pada saya it is logical for him to apply for emergency. And of course, sebaik saja dengan adanya emergency ini, maknanya sebaik saja kita dapat kawal COVID ini, mesti dari pilihan raya.
So actually to me it is the the logical action to be taken by Muhyiddin, because it is an admission of defeat that he has lost the majority. Ya. Sebagai bekas menteri yang berada kawal undang-undang di Parlimen, kita mesti boleh elaborate sedikit terkait dengan amalan di Parlimen baru ada sitting dan sebagainya. Kalau emergency tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Jadi, For 6 months. Ya. Bagaimana dengan adakah UMNO mungkin akan seperti diharapkan boleh dicabar tindakan darurat ini sebab ada kes-kes mahkamah sebelum ini. Mungkin ada cara. Kita belum sampai ke situ lagi lah. Ya. We are not there yet. But probably there may be some other MPs from other parties. They are thinking of challenging, but we don't know. Ini baru hari ini kita tahu ada emergency. Ya. Semalam difahamkan Tan Sri Muhyiddin menjemput Agong sebanyak 2 kali untuk mendapatkan restu PKP, dan petang tu dia mendapatkan untuk membuat darurat. Jadi adakah maklumat itu bocor dan dia panik dan sampai dia terpaksa jumpa Agong sebanyak 2 kali? Sebab dia bagi rakyat dah ada PKP dan sekarang ni darurat tu akan overrule PKP. Itu itu yang saya sebut. Mungkin dia minta PKP pada ketika itu mungkin belum lagi tahu bahawa saya nak buat hari ini. Tapi bila dah tahu saya nak buat pada hari ini, nak withdraw support, but as I've said lah, it's the logical thing to do, to ask for emergency lah. Kalau tidak, dia kena buat pilihan raya. Ya. So itulah yang saya fikir mengapa dalam satu hari berapa jam, sekejap minta PKP, sekejap minta emergency. Ya. Okay. Bagaimana kedudukan menteri-menteri dalam kabinet bila darurat? Saya difahamkan itu bahawa kalau emergency ini dah tak ada kabinet sebenarnya. Fahaman saya, mungkin saya silap. Tapi yang saya tengok dalam tuanku punya titah press release pun beritahu itu bahawa tuanku minta utamanya sebaik saja kalau COVID ini dapat dikawal, maka emergency akan habis. Dan keduanya disuruh tuanku mau dilantik jawatan kuasa komiti, emergency committee yang terdiri daripada mereka yang akan menguruskan negara pada waktu emergency. Siapa mereka saya tidak tahu. Ya. Itu akan pulang kepada Agong. Ya. Sedang disebut di luar, darurat yang dibuat ini bukan darurat kesihatan tapi darurat politik. Boleh Sri ulang? Ya, saya fikir kalau nak mengelak daripada pilihan raya, ya, kalau nak mengelak daripada pilihan raya, bolehlah dikatakan ini darurat politik. Kerana kalau darurat COVID, kita dah ada PKP, kita boleh. Apa salahnya perintah kurung macam dibuat pada bulan Mac tahun lepas. Jadi maknanya boleh dibaca begitu. Ini adalah darurat politik kerana untuk mengelak daripada mengadakan pilihan raya. Tapi saya nak beritahu, saya tidak minta pilihan raya serta-merta. Ini kena ingat, banyak orang-orang yang mungkin tak suka pada kita, dia saja menyebutkan perkara ini untuk nak datangkan kemarahan rakyat kepada kita. Kita tidak minta. Kita cuma nak beritahu kerajaan ini sudah runtuh. Ya, kalau 109, tapi dalam masa beberapa hari lagi ni ada lagi 3-4 lagi jatuh majoriti dia. Jadi saya rasa itulah sebenarnya ini darurat politik. Darurat ni juga dikatakan rakyat di luar bukti pada kegagalan Muhyiddin dan juga kerajaan untuk nak mengawal keadaan. Ya, rakyat berhak untuk membuat kesimpulan mereka. Tapi saya rasa sebagai rakyat juga, bukan sebagai ahli politik, memang apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk
mengawal COVID ini hari ini adalah sudah menjadi satu kegagalan. Ya. Selepas mengenai balik sokongan kepada Perdana Menteri, mungkin Datuk Seri boleh beritahu siapa yang sebenarnya layak untuk menyebabkan kerajaan mengeluarkan daripada Bersyarat. Mungkin ada politik tertentu. Tak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang boleh. Cuma yang saya buat menarik balik sokongan ini ialah untuk nak mengadakan PRU. Sebaik saja PRU boleh diadakan. Jadi sebab tu saya tak pernah nak fikir orang ni ke orang tu, tak ada. Kalau yang terbaik dan tentulah yang mewakili BN dan kerajaan insyaAllah akan datang ni. Tapi kalau kita tak ada PRU, mana kita tunggulah. Itu terpulang kepada Tuanku Agong untuk memutuskan siapa yang mengetuai komiti ini. Ya, sekejap Would you say there is a split in UMNO, especially among the ministers and other grassroots and other UMNO leaders, because we know some ministers seem to be supporting the Tan Sri Muhyiddin's government? Ya, inilah yang menjadi masalah kepada kita. Sebab mereka ini tak ikut parti. Ya, mereka tak ikut parti. Mereka, saya fahamlah, dan saya pun tak pernah kacau mereka pun. Sebab saya faham, saya pun jadi menteri kan dulu. Jadi seronok dia betul ini. Jadi kalau dah tak pegang jawatan, kereta pun sendiri, motorcade pun tak ada dah. Jadi ini masalahnya. Sebab itu mereka nak menafikan bahawa putusan dia nak mahu bekerjasama dengan PBBM ni, mereka menafikan bahawa ini adalah grassroots. Wahai, ini sebenarnya grassroots. 120 lebih, 29 tak silap saya lebih yang bahagian yang tak mahu dengan PBBM. Jadi jelas dah nampak iaitu bahawa ada menteri, ada menteri yang reluctant lah, ya, sebab mereka akan kehilangan gaji lah, ya. Tidak juga tu, ya. But it's okay. Jadi kalau kita nak dengar cakap diorang, tak boleh, sebab dia ada interest, self-interest, above party interest. Macam saya tak ada interest apa, ya, tak ada interest apa. Jadi sebab itu saya boleh ikut apa yang parti arah saya. Okay, Dato' Sri, as you said just now, Dato' Sri tidak minta lah PRU diadakan serta-merta, tetapi do you think that when is the best time to have the PRU, since Dato' Ahmad Mazlan dan Dato' Tajudin sendiri pun ada cakap yang kita akan dapat vaksin by end of next month, or maybe you think maybe after 1 month after the vaccine arrives, how do you what? Saya tak tahu lah. I won't know. Well, we leave it to the government. Yeah, you know, I can wait 6 months, no problem. Tidak lari gunung dikejar, hilang kabus nampak lagi. You can run and run and run, but you cannot run all the time. I will wait for you. Okay, Dato' Sri, lagi satu, banyak akar undi ataupun orang masyarakat biasa berpendapat jika BN tidak bekerjasama dengan Bersatu, BN tidak akan mempunyai sokongan yang padu, sebab dia nampak kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan dia punya barisan dia tu macam beri all those bantuan-bantuan yang berjaya menggodek rakyat lah, orang cakap kan. So how BN nak dapatkan balik keyakinan orang bawah macam ni? Saya boleh bagi jaminan, buat PRU, BN menang, kita akan bodek rakyat kau. Media jangan lupa. Media dah tentu. Saya cakap tentang UMNO, saya tidak mewakili parti lain. Datuk Seri Tajudin hari ini untuk apa? Ada bagi sokongan ke saya. Okay. It's not one of them, lah. Belum tentu, belum tahu. That one, you have to be fair. He'll call when the time comes. He'll call. Yang Muhammad, selaku bekas Menteri Undang-Undang, selaku bekas Menteri Undang-Undang, saya nak tanya, keadaan sekarang ni ada tidak menghadapi krisis perlembagaan
kerana kerajaan ini berada dalam keadaan tidak cukup majoriti. Wahab Perlembagaan menyatakan kerajaan itu pada Tuanku Agong mestilah mempunyai sokongan majoriti. Jadi bagaimana tu pandangan awak? Saya merasai ada sedikit krisis perlembagaan, tapi kita tunggu dan lihat. The next course of action ni kita tak tahu apa lagi. Mungkin ada ahli parlimen yang akan challenge, ya, kita tak tahu lagi. Tapi biarlah perkara ini berjalan dulu dan kita tengok apa yang akan berlaku kemudian. Ya, Melissa. You think UMNO will win big? Doesn't matter if it costs months down or now, but you think UMNO will be able to Kita yakin kalau kita bersama dengan PAS dan MN, dan ini yang kita mahu, kita yakin kalau ada PRU, insyaAllah we will win. Put it this way, we face the elections, okay? Face the election first, and then after election we can talk. Yeah, face the election first, and we will face the election as MN. Yeah, but you must remember, MN means non-UMNO and PAS, BN and PAS, which means that the other the non-Malays, they are being taken care of by us, because MN is BN and when we face the election, it will be MN, but it's going to be BN and PAS. So if it's BN, it means that, you know, we are taking MCA, MIC, and other parties together for us. But the next Prime Minister candidate will have to be from UMNO. Huh? The Prime Minister candidate will have to be from UMNO. We'll see. As I said, face the election first, look at the result, and then we decide after that. Maybe I ask, is there anyone in UMNO that you think is the Prime Minister candidate? No, there are many. There are many. Datuk Taj also is candidate. I'm a candidate. I'm also a candidate. Everybody is a candidate. It's nonsense to say that there's nobody in UMNO. Cannot be a candidate. Yeah? Okay. Ada lagi? Yes, please. Yeah. Sri, ini mengenai ekonomi. Ekonomi Malaysia akan merundung lagi dalam masa darurat. Apakah Kementerian Keuangan akan mencetak banyak wang lagi kertas ringgit yang akhirnya akan menyebabkan nilai wang ringgit jatuh tiada nilai di pasaran dunia? Yalah, kalau sebenarnya kalau ada wang tak ada, Ya. investment tak ada, Ya. yang ada pun semua keluar, barang nak kena beli juga. Jadi mungkin itu pilihan lah, mencetak lebih banyak wang. Ya. Dan kita faham kan, bila cetak banyak wang, nilai akan jatuh lah. Jadi kemungkinan. Ya. Ya. So we have to be serious actually. Jangan fikir tentang nak menjaga kedudukan saja. Betul. Mesti fikir tentang kepentingan negara, especially economy of the country. Yeah. Okay. Yes. The recent one, Datuk Seri Hamzah pula positif COVID. So saya nak tanya pendapat Datuk Seri, adakah kes-kes positif terhadap menteri-menteri ini genuine ke ataupun macam mana? Saya tidak. Saya sebenarnya tidak boleh orang kata apa mengatakan soalan itu bukan soalan baik, sebab hari ni apa juga kerajaan ni buat semua orang tak percaya lah. Kan? So saya sendiri pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Mungkin betul lah, tapi ada tak mungkin tak betul. Betul saja. Okay, terima kasih. Thank you. Ya? Grup foto. Kam. Tolong lah. Inilah. Tak. Grup foto apa? You all apa? Oh, ni.
Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.